Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al Qur'ana 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatah ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua? Macam tak sihat ya khabar semua? Ke anda turut terkesan dengan demam kain jekyll? Sekarang ni tak silap saya dia ada buat opening hari ni kan? 6.30 tadi ada buat makan-makan, tak silap saya. Anda pergi ke? Tak pergi? Kena parking dekat basement? Kalau anda masuk dari itu lah, anda kena parking dekat basement lah. Tapi tak apa, mudah-mudahan saya doa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita semua diberikan rahmat oleh Allah. Mudah-mudahan Allah rezekikan keampunan untuk kita semua dengan asbab kita berusaha mujahadah kita, effort yang telah kita berikan untuk kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan usaha ini Allah pandang sebagai kita nampak bersungguh untuk kita menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat dunia lagi kita dah bersungguh untuk pergi ke taman-taman syurga. Mudah-mudahan Allah pemudahkan jalan kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti insya-Allah. Dan saya ucapkan terima kasih pada puan-puan yang setia hadir ke Tadabbur Center, dan saya kira dengan apa yang telah dimulakan dan daripada asas-asasnya tak seindah ini, dan alhamdulillah Allah SWT berikan keselesaan pada kita pada hari ini. Dan terima kasih pada puan-puan semua yang sudi menyumbang. Saya rasa dekat dalam ni pun ada penyumbang-penyumbang yang sudi menyumbangkan di Tadabbur Center. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat, maghfirah dengan asbab sumbangan ini, tahurun insya-Allah. Baik, pada siri yang lalu, pada siri yang kelima, kita telah bincangkan mengenai suratul Baqarah ayat ke-30 sampai ke-35. Yang saya kira saya dah habis kot. Sampai 34. Serius? Saya rasa saya dah bentang dah pasal 35. Tak habis ya? Ada muskun antawaza wujukal jannah. Saya dah cerita belum kan pasal uskun tu, bezanya apa dengan kenapa Allah guna uskun, kenapa Allah tak kata tinggal dalam bahasa yang lain. Saya tak cerita lagi ya? Subhanallah. Tapi tak apa. kita ambil ayat ke-35 insya-Allah pada hari ni, sebab saya nak cover 3 ayat hari ni. Walaupun dia sedikit dengar dia, tapi dia banyak perbahasannya. Terutamanya saya tak sabar sangat, bukan tak sabar sangat nak habis, sebab kebetulan ayat tu ayat terakhir yang saya nak bincangkan pada hari ni. Saya tak sabar sangat saya nak bincangkan dengan anda semua pada ayat ayat ke-38. Dia kalau dalam Mashaf Resam Osmani ni, dia atas sekali. Dia lepas muka surah wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah tu, sebelah dia qul nahbitu minha jami'a. Di atas sekali. Jadi saya memang tak sabar nak sampai ayat tu hari ni. Jadi kalau kita dah diawalkan satu ayat, iaitu ayat 35, saya doakan supaya dia pemudahkan dan diberi kesempatan lah insya-Allah. Nak katanya 36, 37 pun menarik untuk dikupaskan dan diperbincangkan. Cuma yang saya tak sabar sangat, yang mungkin hari ini mungkin dia sangat menyentuh saya, ayat ke-38.
Ala kulihan, kita pergi ke ayat 35 terlebih dahulu. Saya cuba habiskan dalam masa, bukanlah kata nak cepat-cepat, tapi cuba sedaya mungkin untuk sampaikan dengan jelas. Kita sambung ayat 35 terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asyajarata fatakuna minaz zalimin. Ayat ini merujuk kepada, dan saya baca terjemahan terlebih dahulu, dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan isterimu. So Allah mention secara jelas kat sini, anta wa zawjuka jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan Allah kata, dan makanlah dari makanannya sepuas-puasnya, apa sahaja kamu berdua sukai. Which mean dekat dalam syurga ni, apa yang kamu nampak kamu boleh makan. Eat all of them. Dan Allah kata, dan janganlah kamu hampiri pokok ini, wala taqraba hadhihi syajarah. Kalau dalam bahasa Arab bila digunakan sebagai hadhihi, which mean benda tu sama-sama nampak. Dia tak kata zalika, bukan zalikal syajarah. Dia sebut hadhihi syajarah. Sebab benda tu sama-sama nampak, bukan tilka, bukan kalau perempuan tilka syajarah. Tapi dekat sini dirujuk sebagai hadhihi syajarah. Which mean Adam, Allah, Hawa nampak benda tu. Nampak pokok tu sama-sama. Contohnya macam phone saya kat depan ni. Saya kata ini phone, saya tak kata itu phone, betul? Kan sebab dia anda semua nampak ini phone. Dia berbeza dengan kalau phone tu saya tak nampak, ataupun benda tu kita tak nampak, dan mungkin barangkali jauh, al-isyaratu lil ba'id, kita kata dzalika, itu. Tapi sekarang ni benda ni dekat. Which mean kita sama-sama nampak hadhihi syajarah. So nak katanya jelas perintah Allah ini. Dia bukannya perintah tak jelas, dia benda yang sangat jelas, sangat idah, sangat jelas, mubin. Allah jelaskan pada wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu dekat dengan pokok ini. So semua jelas. Fatakuna minaz zalimin. In case kalau kamu dekat, kamu akan golongkan diri kamu dalam golongan orang-orang yang zalim. Pertama sekali saya nak anda semua lihat, Allah sebut Adamuskun kat sini. Adamuskun anta. Allah tak guna bahasa, bila Allah kata tinggallah kamu, Allah menggunakan bahasa uskun. Yang seperti mana saya rasa saya dah bentang dalam sebelum ini, bila Allah guna uskun, dia melambangkan tempat itu tempat tinggal yang sementara. Dia bukan tempat yang permanent. Dia temporary dalam bahasa sementara, betul. Dia temporary je. Dia bukannya satu benda yang permanent. Sebab itu Allah kata uskun anta wa zawjukal jannah. Ini juga isyarah ataupun satu dalil yang mengatakan memang Adam alaihissalam tidak diciptakan di syurga. Gitu. Pada awalnya Adam alaihissalam memang tidak diciptakan di syurga. First dalil yang pertama adalah wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Allah ciptakan Adam alaihissalam fil ard, dekat dunia, dekat bumi. Yang kita kenal al-ard ini adalah bumi yang kita duduk pada hari ini. Which mean clear, Allah ciptakan Adam pada asalnya adalah bukan tujuan untuk letak ke syurga. Tapi tujuan asalnya adalah untuk letak dekat mana? Dekat bumi, dekat dunia. Jadi ini dalil kedua yang menunjukkan bila Allah guna uskun, dia isyarat perkara ini sekejap je. Tempat singgah. Bila kata uskun ini, kita dalam sebuah pergerakan. Dalam sebuah pergerakan, maka bila kata uskun, kita berhenti sekejap dekat situ. Sebab itu dekat dalam dunia ni, ataupun dekat kita, bila kita belajar bahasa Arab, saya guna contoh yang sama pun dalam kuliah sebelum ini. Bila kita perkenalkan diri, ismi Syahmi, dan bila kita nak kata kita tinggal dekat satu tempat, kita kata askunufi, betul? Askunufi Seremban sebagai contoh, askunufi Bangi. Sebab hakikatnya hidup dekat dunia ni sementara. Kita duduk dekat tempat tu pun sementara. Kita tak kata kita tetap tinggal dekat situ, tapi kita kata uskun, kita askunufi, which mean dia sekejap, tempat tinggal tu sementara dan dia akan bergerak pada masa akan datang. Dan hakikatnya manusia dekat muka bumi ini, kita memang dalam pergerakan ke mana? Ke negeri akhirat. Maka kita dekat dunia ni, tempat tinggal kita ni, dekat mana juga sekalipun, dekat Seri Kembangan ke, dekat Serdang ke, dekat Bangi ke, kita sedang berhenti seketika. That's why kita katakan uskun. So Allah pun sampaikan perkara yang sama dekat Adam AS. Allah kata waqulna ya Adam uskun. Duduk sekejap dekat syurga ni. Jelas. Maknanya bukannya, sebab saya dekat ayat seterusnya nanti, kita nak cuba ketepikan segala persepsi yang mengatakan Adam dan Hawa
dikeluarkan daripada syurga disebabkan punishment. Dan ada orang berpersepsi, oh teruknya Adam, teruknya Hawa, dan lagi teruk lagi, ada orang yang 100% total menyalahkan Hawa semata-mata, tidak menyalahkan Adam AS. So dia katakan punca Hawa menggoda Adam AS, maka dikeluarkan Adam dan Hawa daripada syurga. Dan menariknya, saya nak katakan, bila Allah kata keluar daripada syurga ini, Allah tak kata kamu berdua je keluar. Kita masuk sikit, kita lompat-lompat boleh? So anda akan nampak munasabah ayat. Kalau anda perasan dekat sini, fa'azallahuma asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulna ihbitu. Cerita pasal setelah itu maka syaitan menggelicirkan mereka berdua. Cerita pasal dua orang ni. Dua orang ni siapa? Adam dan Hawa. Tapi bila perintah keluar, wa qulna ihbitu, turunlah kamu. Ihbitu jadi jamak ke jadi dua? Kalau dua, kita akan guna ihbita, kan? Kalau kita belajar bahasa Arab dulu, huwa katabahuma, kataba, dia panjang kan? Jadi kat sini dia tak kata dua orang, tapi waqulna bitu, kataba, katabu. So dia akan jadi jamak. So cerita pasal dua orang, Adam dan Hawa, tapi kenapa perintah turun jadi jamak? Siapa lagi? Sampai kalau jamak kita nisbahkan macam mana ya? Satu mufrad, seorang. Thanna, dua orang. Jadi kalau jamak ni kita akan declare lebih daripada tiga atau lebih, kan? Sama dengan tiga ataupun lebih daripada tiga. So siapa figure seterusnya? Yang telah Allah ceritakan ihbitu wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Dekat sini siapa? Tak apa, kita kembali pada ayat 35 dulu. So just nak teaser ayat ke-36. Jadi Allah kata uskun, so sekejap je dekat situ, anta wa zawjuka. Kenapa Allah tak kata direct kamu berdua? Kenapa Allah direct bagi tahu pasal anta wa zawjuka dekat sini? Menariknya kat sini Allah ajarkan kita, bukannya saya nak bawa isu pasal kelebihan lelaki, tapi Allah highlightkan kat sini, kenapa Allah kata anta wa zawjuka? Sebab Allah nak bagi tahu ada prioriti pada lelaki itu. Sebab itu didahulukan anta, Adam, kat situ. So dekat sini perintah sampai kepada Adam, tidak sampai kepada mereka berdua. Bila Allah kata uskun anta wa zawjuka, maksudnya dekat sini adalah Allah perintahkan Adam sahaja untuk kamu berdua ni tinggal dalam syurga. Bukannya Allah cakap dekat kamu berdua ni, ada depan tu ada Adam dan Hawa, maka Allah kata tinggal kamu berdua. No. Allah bagi tahu dekat Adam saja, anta uskun fil jannah. Kamu tinggal sekejap dekat dalam syurga ni. And then daripada perintah ini bila Adam dengar, Adam sampai kepada Hawa. So dekat sini ada elemen Allah Subhanahu Wa Taala tekankan bagaimana peranan suami isteri. Bila perintah itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sungguh-sungguh sampaikan. Dan peranan suami Allah angkat dekat sini supaya lebih berfungsi. Bila Allah perintahkan duduk dalam syurga ini, maka sampaikan kepada isteri kamu supaya sampaikan dengan baik dan dia dapat pengisian itu dengan betul. Okey, jelas? Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Saya ringkaskan dekat sini, maka Allah perintahkan kamu makan je apa saja dekat dalam syurga ni, everything you can eat, but just one thing. Allah kata tak dekat sini, jangan makan dari pokok itu. Ada tak Allah sebut? Ada tak Allah kata wala ta'kul hadhihi syajarah ataupun wala ta'kul min hadhihi syajarah? Tak ada kan? Tapi Allah kata jangan dekat. Apa yang anda faham? Apa benda yang telah dilakukan oleh Hawa dan Adam? Mereka buat apa? Mereka makan ke mereka tak makan? Mereka makan kan? Tapi Allah perintahkan jangan dekat. Which mean dia punya bukan kata dosa. Saat mereka menzalimi itu bermula dari mereka mendekati lagi. Sebab Allah perintahkan wala taqraba. Maksudnya bila mereka dekat itu dah bermula dan mereka langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas? Maksudnya kalau mereka melakukan sesuatu kepada pohon tersebut, maka lebih melanggar lagi perintah Allah. Sebab saya nak anda nampak betapa, bukanlah kata besar dosa ini, saya nak nampak betapa rasa bersalahnya Adam AS dan Hawa ini. Sebab saya nak anda tengok pada ayat ke-37 nanti.
ayat ke-37 nanti. Ini satu pertemuan, saya letakkan dalam inverted comma. Dia bukan pertemuan anda nampak secara langsung. Okey. Sebab anda akan lebih menikmati ayat ke-37 ini, anda akan lebih merasai dan lebih emosional pada ayat 37 bila anda nampak betapa teruknya Adam dan Hawa ini menzalimi mereka sendiri. Tapi Allah tidak pernah miss siapakah punca asal kenapa Adam dan Hawa ini tergelincir daripada perintah yang asal. Okey. Saya nak anda nampak dulu. So dekat dah salah dah. So satu dah salah. So bila berlakukan sesuatu pada pokok tersebut, apa jua keadaan, which mean bertambah lagi keingkaran. Jelas? Mana bukan satu, tapi mungkin 2, 3, 4 yang akan berlaku. Sebab anda akan nampak innallaha tawwabur rahim dalam ayat ini, bila anda nampak betapa besarnya perkara yang Adam telah lakukan. Saya tak nak cerita sekarang. So sampai 37 nanti supaya anda lebih feeling. So fatakuna minaz zalim. Zalim ni maksud dia apa? Zalim ni maksud dia apa? Bila kata kan biasakan kita guna zalim ni bila anda gunakan, apa definisi zalim? Mas sekalian, saya pun lupa potong rambut jadi macam longgar rupiah ni. Apa definisi zalim bagi anda? Anda biasa tak guna perkataan zalim ni? Kan? Biasa? Jarang guna perkataan zalim sebab kita baik ustaz, tak gunalah kita akan zalim kat orang ni, kan. Zalim ni dalam erti kata yang saya dengar-dengar tadi ialah tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, which mean zalim ini lawan kepada adil. Adil adalah kita meletakkan sesuatu kepada tempatnya. Maka zalim ini adalah tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dia macam vice versa bagi adil. Maka itu adalah antara definisi yang baik. Makanya betul juga apa yang kita letakkan, kita nisbah ke terjemahan tadi, terjemahan zalim ini kepada tempat ini, which mean Adam AS tidak meletakkan dia punya ketaatan kepada tempat yang sepatutnya, which mean Allah kata jangan dekat, tapi akhirnya beliau mendekati, baginda mendekati. Okey, so akhirnya kalau kata mendekati itu berlakulah ataupun terjadilah dia daripada kalangan orang-orang yang zalim. Maka tamat untuk 35. Ayo kita kembali pada topik yang saya nak bincang hari ini. Saya rasa saya tak ambil masa yang lama. 35. 36. So bila Allah kata jangan dekat, maka dekat sini Allah tidak pernah gagal untuk berikan peringatan kepada kita. So saya nak anda tengok awal surah Al-Baqarah. Jangan pernah miss untuk munasibkan ataupun kita kaitkan, buat relationship apa kaitan awal surah dengan tengah-tengahnya. Sebab anda akan nampak setiap surah ada central themes. Boleh? Turn. Kan? Dia ada dia punya apa benda dalam bahasa Melayu? Tema central. Itu bukan tema tengah. Apa benda? Ada tema yang berpusat. Betul. Apa benda? Tema tumpuan. Boleh. Saya tak tahu apa istilah bahasa Melayunya. Nak katanya ada central themes dia. Dia ada dia punya tema tumpuan, tema utama. Tema utama. Allah susah nak keluar perkataan tu. Dia ada tema utama dia. Dan boleh saya katakan permulaan surah Al-Baqarah dimulakan dengan temanya hudan, iaitu huda. Huda ni apa? Bukannya nama huda. Huda ni apa? Petunjuk. Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Percaya ataupun tidak, lepas ini kita akan lalu peringatan tentang huda, tentang hudan. So Allah konsisten. Anda lalulah banyak surah, anda lalulah semua surah, anda akan dapati Allah akan konsisten dengan mesej utama dia. So dan dia akan mendominasi dalam surah tersebut. Inilah kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Hakimnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah knows, Allah tahu bila nak letak ayat ni ataupun penjelasannya dekat tempat-tempat mana. Dan menariknya, cerita Adam ini scattered dalam Quran. Cerita Adam AS ini dia scattered, dia berpecah, dia tidak diletakkan dalam satu surah. Hatta cerita Yusuf AS sekalipun, walaupun dah dalam surah Yusuf dah ada cerita semua pasal Yusuf, tapi dalam surah lain still ada mention pasal Nabi Yusuf. Tapi Adam AS ini dalam surah Al-Baqarah, anda tidak akan puas baca ceritanya. Sebab central theme-nya lain. Sebab surah Al-Baqarah central theme-nya cerita pasal antaranya hidayah, cerita pasal petunjuk. Maka bila cerita pasal petunjuk, ada benda yang Allah terpaksa diamkan terlebih dahulu. That's why kalau anda nak puas baca cerita Nabi Adam AS ini, anda baca surah Al-A'raf. So anda akan puas.
Bila anda baca surah Al-Baqarah, anda akan dapat brief saja sebab ini bukan fokus asal surah tersebut. Sebab fokus asal surah tersebut nak menggambarkan betapa pentingnya hidayah yang Allah berikan kepada manusia. Maka sebab itu penutup bagi cerita Nabi Adam ini cerita pasal hidayah. Anda tengok pada ayat ke-38. Qulna hbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nampak? Sebab fokus asal Allah dalam surah ini dia berbeza. Kalau anda tengok surah Al-A'raf, ada sebab kenapa Allah lebihkan cerita Nabi Adam AS. Contoh macam mana syaitan telah menggoda Adam AS dan Hawa, yang akhirnya mereka mendekati pohon tersebut, detailnya dalam surah Al-A'raf. Tapi dalam surah Al-Baqarah, center teamnya berbeza. Maka Allah briefkan cerita ini supaya anda bila sampai surah Al-A'raf, anda akan lebih menjiwai cerita ini berbanding anda membacanya dalam surah Al-Baqarah. Jelas? Okey. Kembali ayat 36. So Allah kata, Allah menjelaskan siapa dalang dia. Siapa yang telah menyesatkan, siapa yang telah menggelincirkan. Ayat Allah, fa'azallahuma. Siapakah yang telah menggelincirkan Adam dan Hawa sampai dikeluarkan oleh Allah daripada syurga? Okey. So fa'azallahuma syaitan nu'anha. So Allah bagi tahu, setelah itu maka syaitan menggelincirkan mereka berdua. Dekat sini ada dua-dua. Cerita pasal dua orang dekat sini. Tapi fa'akhrajahuma mimma kana fi. Tapi lepas itu Allah sambung, wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Allah bagi tahu, Allah keluarkan kamu, wa qulna bitu, turunlah kamu, dalam erti kata dalam perintah jamak. Dia bukan berlaku perintah dua orang dekat sini. Bukan ihbita, tapi ihbitu. Okay, now answer my question. Siapakah figure ketiga, keempat, kelima, keenam ini? Kenapa cerita asalnya dua orang, yang highlight pun cerita pasal dua orang, tapi bila perintah turun, tiba-tiba perintah tu jadi jamak? Awak lah. Kenapa ya? Ada pernah terfikir siapakah orang ketiga itu? Dan siapakah yang telah menjamakkan figure-figures yang ada ni? Cuba anda, ya? Syaitan. Menarik? Lagi? Menarik kalau kata syaitan. Tepat pun sebenarnya. Tapi kalau lebih spesifikkan iblis lagi baik. Sebab dekat sana, di sini, ayat ini Allah bukan sekadar perintahkan Adam AS dan Hawa, tapi di sana ada iblis juga yang Allah perintahkan untuk turun. Sebab asalnya perintah turun. Maka kat sini dia bukan sekadar Adam dan Hawa, ada iblis kat situ dan bersama dengan konco-konconya. Maka waqulna bitu dekat sini dia jadi jamak. Dia tak jadi dua orang dah. That's why sambungannya adalah dia tak sekadar waqulna bitu je. Dia sambung lagi dengan ba'dukum li ba'din adu. So tak peliklah kenapa Allah kata sebahagian daripada kamu menjadi musuh kepada sebahagian yang lain. Saya ada perkataan musuh kat situ. Takkanlah Adam dan Hawa nak bermusuh. So siapakah musuh Adam dan Hawa? Maka iblis laknatullah dekat sini. Maka sebab itu dia jadi perintah jamak. Hebat kan masuk Quran? Yang ni best kita kalau kita kaji tu asasnya dua, lepas tu jadi tiga. So anda akan lebih menarik. So anda pun kalau anda masuk kelas saya ada bentakan di sudut aspek lingual, di sudut bahasa. Anda boleh tengok apakah perkara yang kita boleh fokuskan. Selepas ini saya akan paparkan pada anda apa kelebihan Allah takdim dan takhir. Kenapa Allah sebut dekat dalam ayat ini, mana ayat dia? Fatalaqqa Adamu min Rabbih kalimatin. Kenapa Allah tidak sebut fatalaqqa kalimatin min Rabbih? Fatalaqqa Adama kalimatin min Rabbih. Kenapa Allah sebut fatalaqqa Adama min Rabbih kalimatin? Sebab dalam bahasa Arab standard, anda akan jumpa fatalaqqa fi'il. Fa'il dia siapa? Adam. And then sepatutnya maf'ulun bih. Kalau anda belajar bahasa Arab lah. Fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Tapi dekat sini dia tak jadi fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Dia jadi fi'il, fa'il, tidak ada maf'ulun bih, kalimatin tu baru maf'ulun bih muncul. So dia akhirkan. Kalau bahasa Arab standard, fatalaqqa Adamu kalimatin min Rabbih. Tapi dekat sini Allah terbalikkan. Hikmahnya kenapa? Kita akan sampai lepas ini. So anda dah boleh fokus lah. Kalau anda fokus daripada awal siri 1, anda boleh collect, anda boleh kumpulkan apa aspek-aspek yang kita boleh fokuskan daripada Quran. Sebab saya nak anda lebih jatuh cinta dengan nas terlebih dahulu.
anda bercinta dengan nas terlebih dahulu. Sebab ini sajian yang telah terhidang untuk anda. Ini sajian yang telah terhidang depan mata anda. Anda tahu dia ada kemanisan, dia ada ketenangan, ada kebahagiaan, tapi tak santap. Tahu tak santap? Anda tahu, oh sedapnya santapan Al-Quran, manisnya, indahnya, tenangnya, bahagianya. Tapi anda just lihat, anda tak bercinta, anda tak menyantap, anda tak cuba taste. Tak cuba taste tak cuba rasa. Tak cuba rasa, benda tu depan mata. Ibaratnya macam sate. Anda minat sate kacang. Depan mata anda, anda tahu sate tu favourite anda. Tapi anda tengok aja. Oh, sedap kan? Sedap. Anda tengok aja. Tapi anda tidak menyantapnya, anda tidak menyentuhnya, anda tidak merasanya. Maka inilah gambaran Quran. Kalau anda nak lebih feeling baca Quran, sebab bila anda baca dalam solat, anda tak baca terjemahan tu tak? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih ni. Anda tak baca terjemahan. Anda baca nas itu sendiri dalam bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Maka anda kena bersatu dan bercinta dengan nas terlebih dahulu. So kalau anda follow, anda akan tengok apa aspek yang kita boleh fokuskan. Soalnya bila anda baca nas, anda tak faham sekalipun, anda dah boleh detect apa benda yang kita boleh fokus. Apa kepelikan-kepelikan yang telah dibangkitkan dalam bahasa ini, yang menyebabkan bahasa Al-Quran ini bahasa yang sangat ada standard yang tinggi. Dan itulah bahasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat sini sambung, fa akhrajahuma mimma kana fi wa qulna habitu ba'dukum li ba'din adu. So Allah kata, ceritanya kamu akan diturunkan, kamu semua, dan setiap daripada kamu akan ada musuh. So kamu bermusuh antara sebahagian yang lain. So dekat sini menariknya Allah sebut ba'dukum li ba'din adu, dan sebelumnya dalam perintah jamak. So nak kata kat sini Adam pun terlibat, Hawa pun terlibat, Iblis pun terlibat, dan barangkali mufassir mengatakan ihbitu dekat sini merujuk kepada bakal-bakal roh yang bakal kita akan hidupkan kat muka bumi ini. Which means manusia-manusia akan diciptakan kat muka bumi ini. So after Adam dan Hawa diturunkan, there are no human yang akan stay kat syurga sekarang ni. Jelas tak? So ini perintah juga, ataupun ini gambaran Adam hanya sahaja. Kalau anda nak tahu cerita pasal syurga, orang yang paling layak bercerita pasal syurga hanya Adam dan Hawa sahaja. Faham? Hari ni kalau ada orang boleh kata, oh saya dah lihat syurga, patut saya cerita syurga, itu tak cukup lagi. So sepatutnya kalau anda cerita pasal syurga, kalau anda buat seminar ke, anda buat ceramah ke, cerita pasal syurga, penceramah paling layak tu cerita pasal syurga adalah Adam AS. Sebab dia dah tengok syurga macam mana. Ni penceramah yang paling layak, paling qualified, yang ada tauliah untuk mengajarkan tentang syurga. Jadi ini gambaran tidak ada manusia lagi yang diciptakan dalam syurga melainkan Adam dan Hawa. Maka menariknya dalam istilah jamak ini, dalam kata jamak ini Allah kata ba'dukum li ba'din adu. So Adam pun terlibat, Hawa pun terlibat, Iblis pun terlibat, dan semua lagi yang terlibat, baik ke jahat pun terlibat. So dekat sini mufassir mendatangkan banyak tamsilan. So nak katanya dia ada juga possibility lelaki akan start bermusuh dengan perempuan, ada clash antara lelaki dengan perempuan. So dekat sini ba'dukum li ba'din adu, dekat sini bukan sekadar bermusuh, berperang, angkat pedang, no. Maksudnya juga dekat sini merujuk kepada clash of opinion, ada clash pendapat. So dekat sini Allah tamsilan yang boleh dirujuk adalah clash antara lelaki dengan perempuan, boleh juga antara perempuan dengan lelaki, lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, ataupun yang paling utama dekat sini mufassir bersepakat clash yang paling besar dekat sini adalah clash antara manusia dengan iblis dan Allah. Tuan-tuan sekalian, saya pernah ke UKM sambung master dulu, nak sambung tapi akhirnya tergendala di UKM. Saya pernah berjumpa dengan Dr. Fakhrul Razi, kalau anda kenal. Dia ada berpesan kepada saya dan Ustaz Syahari Abdul Rahman satu ketika dahulu masa mula-mula nak menyambut sarjana ni. Saya menyebabkan saya terfikir dan rasa tersentap dengan kata-katanya, sebab kami menyatakan hasrat untuk menubuhkan Tadabbur Center, dan kami berhasrat untuk menyampaikan Al-Quran, pengisian Quran kepada masyarakat. Pun begitu ada satu kata-katanya yang telah menyebabkan saya berfikir panjang, dan saya fikir adakah saya telah lakukan perkara itu sekarang ini. Apa kata beliau? Kata beliau, dia kata benda Syahmi, Syahari, kebetulan SS dua-duanya, Syahmi dan Syahari. Ustaz Syahari. Apa yang dia kata? Syahmi, Syahari, kalau kamu nak sampaikan Quran, make sure kamu kena menyebabkan iblis rasa tercabar dengan diri kamu. Kamu nak sampaikan Quran,
Tapi make sure, pastikan iblis laknatullah kena rasa tercabar dengan diri kamu. Selagi mana kamu sampaikan Quran tapi iblis tak pernah tercabar langsung dengan apa benda kerja buat yang kamu lakukan ini, maka belum reach piawaian menyampaikan Quran lagi. Gitu. Mana tak sentak bro? Bro pula kan. Mana tak sentak? Nak sampaikan Quran, dia kata piawaian dia adalah lagi kerap kamu akan diuji. Itu. So bila diuji macam mana? Bila time iblis dah rasa tercabar dengan kedudukan dia. So dia kata, kamu nak sampaikan Quran, okey. Paling make sure iblis rasa tercabar dengan dia anda. So tak tahulah macam mana nak tahu kan. Kalau kita nampak muka dia tercabar tu senang sikit kan. Tapi maksudnya tak tahu macam mana dia tercabar atau tidak. Tapi kita tahu dalam diri kita. Kadang-kadang Allah uji dengan rasa, kadang-kadang dengan ujian, macam-macam. Jadi ini gambaran. So kalau kita kat sini, clash yang paling utama yang Allah gambarkan dalam ayat ini sebenarnya adalah clash antara manusia dengan iblis. So kalau kita sekalipun tidak menyampaikan Quran dan sebagai contoh, kita tengok dalam aspek ibadah yang lain. Sebagai contoh solat. Adakah hari ini kita telah menyebabkan iblis rasa tercabar dengan solat kita? Adakah iblis rasa tercabar dengan amal baik kita? Ataupun iblis rasa let it go, ataupun mungkin tak ada apa-apa. Barangkali dirosakkan dengan keikhlasan. Barangkali dirosakkan dengan banyak perkara yang telah menyebabkan iblis rasa dia buat ni sia-sia je. Itu. So pastikan segala amalan kita pastikan disandarkan kepada Allah, iman dia bersatu dengan segala perbuatan ini supaya tidak menyebabkan iblis rasa macam boleh memperlekehkan kita. So make sure we are lot stronger than iblis sanatullah. Okay? Jelas So gambarannya clash antara manusia dengan iblis. Walakum fil ardi mustaqar. Yang ni ayat yang best. So Allah kata walakum fil ard. Allah kata dekat bumi itu aku sediakan bagi kamu ni mustaqar, tempat tinggal, mustaqar. Dalam bahasa Arab, mustaqar ini dirujuk kepada benda yang tidak kekal, temporary. Benda yang tak selama-lamanya kamu akan duduk. Mustaqar, tempat kediaman bagi kamu dekat muka bumi ini, tapi dia tidak temporary. Mustaqar ini juga dirujuk oleh pakar bahasa, dikatakan mustaqar ini tempat untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Tapi tak temporary. Maknanya memang betul lah berlaku dekat dunia pada hari ini, tempat kita dapatkan ketenangan, tempat kita dapatkan kedamaian, memang tepat. Ianya berlaku dekat muka bumi dan kita rasa benda tu. Tapi ingat, bila disebut dalam bahasa mustaqar, maka dianya tempat yang tidak kekal. Dia akan habis, dia akan ranap pula. Dia akan punah, ranap. Betul tak tuan? Kan? Apa bahasa Melayu aku ini ni? Dia akan ranap, dia akan punah segala-galanya. Sebab dia tidak akan kekal. Jelas Maknanya ini gambarannya, mustaqar. Dan menariknya, al-ar ini dia bukan satu sifat yang Allah gambarkan, dia bukan sekadar mustaqar, tempat tinggal, kediaman, tapi Allah kata mata'. Yang ni yang biasa saya tersabar cerita kepada anda. Mata'un. Mata'un ini terjemahan anda baca apa benda kat sini? Mata'un. Ada orang mengatakan mata'un ini sebagai perhiasan ataupun dikatakan sebagai kesenangan dalam terjemahan dalam ayat ini. Tapi menariknya, mata'un ini bila saya kaji, dia ada keindahan bahasa yang kenapa Allah letakkan al-ardi, bumi yang kita kenal, dan Allah kata kat sini al-ardi ini ma'rifah. Dia ada alif lam dekat depannya, which mean kita tahu dunia yang kita duduk. So nak katanya bila Allah mention walakum fil ardi ini, bagi kita yang membaca, kita tahu bumi yang kita duduk ini mustaqar. Dia tak kekal tapi kita boleh dapatkan kedamaian dan ketenangan tapi tidak temporary. And then Allah kata dekat bumi yang kita kenal ini, Allah kata dalam masa yang sama ada sifat kedua dekat sini, mata'un. Mata'un ini maksud dia apa? Masa saya sebut tadi, perhiasan, kesenangan. Tapi saya tertarik, Al-Asma'i rahimahullah, dia menceritakan bagaimana dia nak mendapatkan a natural meaning for this word, iaitu mata'. Dan juhud dia ataupun effort yang telah dilakukan sangat luar biasa semua sekalian. Dia berjanji dengan dirinya, apa nama dia? Apa tadi saya sebut? Al-Asma'i rahimahullah, dia kata apa benda? Antara juhudnya adalah dia pergi ke sebuah kampung Arab Badui, which means tempat itu maju. Nak katanya orang Arabnya memang dah ada fikiran yang terkehadapan. Tidaklah Arab yang mundur, Arab Badui. Maka dia pergi ke sebuah perkampungan Arab Badui ini untuk kaji penggunaan mata'. Sebab dalam Quran anda akan tengok banyak mata' dan dunia dan al-ardi ini dia bersatu.
Bila Allah mention bab dunia, bila Allah mention bab al-ardi, mata'ud dunya, mata'un ilahin. So Allah banyak gandingkan mata' ini dengan dunia dan bumi. So Al-Asma'i ni dia nak cari apakah sebenarnya natural meaning. Kenapa saya kata natural meaning? Sebab banyak bahasa hari ni dia jadi artificial meaning saja. Anda faham beza natural dengan artificial? Artificial ni dibuat-buat beza dia. Dia bukan natural, tapi dibuat-buat beza. Contoh kenapa Allah guna ni, tapi kadang-kadang dia just artificial. Dia tak jadi natural. Maka antara cara Al-Asma'i ni untuk menjadikan meaning yang dia akan jumpa ini natural, dia datang ke perkampungan tersebut, perkampungan Arab ini, tapi dia kata, dia berjanji dengan diri dia takkan tanya kepada orang masyarakat dekat sana bagaimana mereka menggunakan perkataan mata'. So dia akan tunggu sampailah dia akan dengar ada orang menggunakan perkataan mata' secara natural. Jelas tak? So dia pun tunggu hari berganti hari, sampailah dia rasa letih dan dia rasa penat sangat menunggu. Tiba-tiba ditakdirkan dia duduk kat sebuah satu tempat punci air. So pun duduk kat situ. Tiba-tiba dia nampak seorang perempuan sedang membasuh nak kata pinggan ke, satu something. So yang dia pegang kat situ adalah satu alat untuk mencuci. Ada orang kata berus, ada orang kata span, macam-macam. So bila dia duduk kat situ, masuk sesuatu benda yang ingin dia cuci dengan sesuatu benda yang dia gunakan untuk memberus ataupun untuk membasuh, tiba-tiba lepas dia letak benda tu dekat tepi, tiba-tiba datang seekor kambing, datang mengambil alat basuhan tu. Lalu anda tahu tak apa respon lepas dia nampak ada kambing ambil dia punya alat basuhan itu? Dia kata, akhadha mata'in. Kambing itu telah ambil alat basuhanku. Which mean dia menggelarkan alat basuhan itu sebagai mata'in. Ataupun ada setengah, kalau anda buka kamus dalam bahasa Inggeris al-ma'ani.com, terjemahan dalam bahasa Inggeris, mata'in juga dirujuk kepada utilities, alat-alat. Maka bila time perempuan tadi, dia tengok ada kambing ambil dia punya alat basuhan, dia kata aqadha mata'in, telah dia ambil utilities aku ataupun alat yang aku gunakan. So barulah dia dapat natural meaning tu. So dia puas dengan apa benda yang dilihat depan mata dia dan didengar sendiri. Maka dia datang dengan satu konklusi, hakikatnya bila Allah kata ad-dunya mata' ataupun al-ardi mata', maksudnya dunia dan bumi ini dia ibarat utility yang kita guna untuk membasuh. Dia kata macam inilah. Dia buat satu analogi mudah. Kalau kita basuh pinggan, saya nak tanya pada teman-teman sekalian, bila kita basuh pinggan, bila kita pegang span kan, so kita basuh pinggan dengan span kan, adakah anda enjoy pegang span tu? Enjoy? Kena basuh pinggan kat dapur ni dan anda basuh pinggan dengan span, adakah anda enjoy pegang span tu? Enjoy? Saya bagi tambah lagi dia punya keterukan membasuh tu. Anda basuh periuk lepas anda walimah kan? So anda buat rewang, masak ramai-ramai, so pastikan kulit kuali kan? Periuk ke kuali? Belanga. Apa-apalah kan. Periuk ke kuali ke belanga ke, kan bawah tu kan hitam biasanya kan, sebab pakai kayu api. So berjelaga hitam pekat tu. Last kali lepas kita tu biasa pengantin kena gosok kan, kena basuh. So bayangkan alat basuhan anda seronok ke pegang menyental? Seronok? Memegang, saya tak nak tanya aktiviti tu. Memegang span tu. Masa anda pegang span, do you have any feeling? Tak ada feeling pun. Just anda fokuskan, aku nak basuh sampai bersih. Tapi saat anda pegang tu, anda tahu ada benefits pada span tu. Sebab dia menghilangkan kotoran. Dia menambahkan buih pada sabun. Tapi anda tak enjoy pun walaupun anda tahu dia ada manfaat. Correct? Anda just guna, tapi benda tu just kat tangan je bergerak. Tapi anda tak letak dekat hati. Oh, bestnya pegang span ni. Jelas tak? Saya nak biar anda nampak kenapa Allah guna mata ni. Anda tak pernah pun kata, oh lembutnya, sedapnya. Tak ada kan? Just anda letakkan dia kat tangan, tapi just anda tahu dia ada benefits. Anda just guna. Tapi anda tak sandarkan dia pada hati. Anda tak gantung span tu pada hati. So kalau span tu dia penyek ke, dia bercerai ke daripada yang keras tu dengan yang lembut tu, anda tak kisah apa pun. Yang anda tahu just ganti baru. Tak? Anda tak ada pun bersedih dan meratapi pemergian sebuah span. Tak pernah kan? Anda tak pernah pun buat satu acara pengebumian span yang telah hancur. Tak pernah kan?
Anda tak pernah pun berduka cita, fras, tak boleh tidur, tak boleh makan sebab fras yang rosak. Fras yang rosak pula. Span yang rosak. Tak pernah kan? Sebab anda just letak benda tu kat tangan. Walaupun anda tahu ada benefit yang sangat besar, tapi anda just letakkan benda tu pada tangan. Maka inilah gambaran dunia yang Allah nak kita pandang pada hari ini. Jadikan dunia ni sekadar dekat tangan. Kamu tahu ada benefit dunia untuk dapatkan ketenangan dan kebahagiaan, kedamaian. Tapi jangan sampai hati kamu tertaut padanya. Enjoy. Kamu nikmatilah dunia ni, tak ada masalah. Tapi jangan sekali tautkan hati pada dunia ni, pada bumi ni. Sebab malangnya, kalau kamu tautkan kepada bumi dan dunia ini, kamu akan jadi sayang nak tinggalkan ini. Akhirnya kamu akan ditimpa dengan penyakit ini disebut sebagai al-wahan. Tahu? Al-wahan ni maksud dia apa benda? Cinta dunia dan takut mati. Kenapa takut mati? Bukan sebab takut amalan tak cukup, tapi takut mati sebab sayang sangat dekat dunia ni. Sebab hatinya terlampau bertaut kepada dunia ni sampai sayang nak tinggal dunia. Gini. So Allah kata bukan sekadar mustaqar. Allah dah bagi tahu jelas dah, tempat ni sementara, not temporary. Walaupun ada kebaikan, ada kedamaian, ada ketenangan di sana, tapi not temporary. Tapi Allah remind sekali lagi, ad-dunya al-ardi mata'. Dan Allah sambung dengan spesifik lagi, dan Allah nak bagi kita jelas dunia sementara sangat. Allah kata mata'un ilahin. By the end dia akan mati. Sampai kamu akan mati, sampai kamu akan tamat. So tidak ada yang kekal. Kita kejar apa kat dunia ni, kejarlah, tapi jangan letakkan pada hati. Sebab orang yang beriman, walau apa pun jadi dekat dunia ni, dia tak akan ada kesan pada iman. Walau apa pun jadi. Yang penting dia tahu bila berlaku dekat dunia, dia akan boleh bertambah iman dia kepada Allah. Sebab dia yakin ad-dunya mata'. Benda ni sementara sahaja. So sepatutnya bila tengok berlaku sesuatu dekat dunia ni, baik ke buruk ke, sepatutnya bertambah iman kepada Allah. Kalau kata berlakunya pembakaran terbuka dekat muka bumi ni, dekat kita di Malaysia pembakaran terbuka, walaupun dia bersedih, tapi bertambah imannya kepada Allah. Sebab dia nampak, oh sebenarnya sementara je dunia ni. Sebab pokok yang menghijau, menyejukkan manusia, akhirnya manusia bakar, dia habis, dia mati. Dia terbakar begitu sahaja. Kalau berlaku kebaikan, berlakunya apa, flora dan fauna menghijau, banyak pohon-pohon yang makin tumbuh dengan buah-buahan dan bunga-bunga dan sebagainya, bertambah juga iman dia. So dua sisi, baik ke buruk ke, dia akan bertambah iman kepada Allah. Sebab dunia ni just start kat tangan. Dia just guna macam dia guna span tadi, tapi dia tak sangkutkan pada hati. Hancur ke? Bukanlah kata hancur, kita tak doakan dunia ni hancur dengan cepat. Tapi nak katanya, apa pun berlaku, just let it go, sebab tidak memberi kesan kepada imannya. Inilah antara ciri-ciri orang beriman. So Allah remind kepada Adam AS dan Hawa, terutamanya dalam ayat ini, Allah kata, turunlah kamu dekat muka bumi ini, tapi beware dan ingat, dekat dunia ni aku ciptakan tempat kediaman kamu yang sementara je. And then Allah bagi tahu dunia ni mata' saja. Satu lagi sisi untuk anda pandang ayat ini adalah, anda akan nampak sebenarnya Allah nak bagi tahu, walaupun aku turunkan kamu dekat bumi ini, tapi ini bukan bermakna itu tempat tinggal kamu selama-lamanya. You still have a chance to come back to Jannah. Itu dia punya antara subliminal message Allah nak sampaikan. Walaupun aku turunkan kamu dekat muka bumi ni, walaupun orang mencerca nampak macam punishment, tapi no, aku turunkan dengan rahmat. Aku turunkan kamu dengan ada sebabnya tertentu untuk jadi khalifah dekat muka bumi ini. Tapi ingat, aku akan sediakan tiket juga untuk kamu kembali ke syurga nanti. Tapi ada syarat. Ada syarat untuk kamu kembali ke syurga. So Allah bagi tahu, aku turunkan dengan sebab, tapi ingat dalam masa yang sama aku akan buka peluang kembali. Sebab ada mata'un ilahin. Bila kamu mati nanti, mesti ada destinasi kamu akan pergi. So Allah akan buka kembali tiket untuk ke jannah kembali nanti. Okay, jelas? Dah, dapat? Saya rasa okey kot untuk sampai ayat ke 36. Kita pergi ayat seterusnya, second last pada hari ini. Panjang dan pendek tapi sangat menyentuh hati. Sebab ini menggambarkan betapa touching. Saya nak biar touching tu dia meresap pada syarahan saya selepas ini. Allah kata fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Allah bagi tahu kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah. Saya nak anda highlightkan perkataan fatalaqa. Fatalaqa ni bila biasa anda dengar perkataan talaqa ini?
Biasa anda duk follow talaki kan, ada talaki ya. Talaki ni macam mana sifat dia? Dia bersemuka, so nak katanya ada pertemuan. So dekat sini ulama tak berani nak membahaskan, walaupun ada yang membahaskan talaqa Adam AS dan Allah ketika ini. So Allah dah perintahkan turun. So macam mana bila dah turun kat muka bumi ni, adakah Adam still have access untuk bertemu dengan Allah? Ini ada perbahasan dan ada pendapat-pendapat. Maka saya boleh katakan dekat sini dia ada contact, which mean Allah dan Adam made contact. Sama ada nampak ke tidak ke, yang pastinya yang ada satu je ulama sepakat, dia make contact dengan kalimah, which mean berlaku percakapan. Nampak ke tidak Allah alam. Okay? So kat sini perkataan fatalaqa Adam min Rabbih. Kan saya kata tadi bahasa yang standard, bahasa Arab, Allah kan sepatutnya yang lebih sesuai adalah fatalaqa Adamu kalimatin min Rabbih. Telah dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala Adam kalimah daripada Tuhannya. Tapi ayat ini telah dapat Adam dari Tuhannya kalimah. Apa yang anda boleh faham? Telah dapat Adam dari Tuhannya kalimah. Itu ayat ni. Tapi kalau standard, telah dapat Adam kalimah dari Tuhannya. Siapa yang boleh faham bila time Allah takdim dan takhirkan benda ini? Tak tahu. Jawapannya adalah Allah nak gambarkan, berbanding dengan kalimah yang special Allah nak ajarkan dan berikan pada Adam ini, the most special than that adalah Rabbi. Bukan kalimat ni yang special, tapi Tuhan ni yang special. Sebab penutupnya apa? Baca ramai-ramai. Innahu wa tawwabur rahim. Kalau kalimat ni special, kenapa Allah tak spesifikkan kalimat tu kat ujung? Sebab bagi Allah dalam ayat ini bukan kalimah ni yang special. Yang special dalam ayat ini adalah Rabbi, ataupun Tuhannya, iaitu Tuhan Adam AS. That's why penutup ayat ini innahu huwa tawwabur rahim. Jelas tak? Dan saya akan beritahu pada anda apakah kalimat ini. Mufassir dah bersepakat apakah kalimat yang telah diajarkan Allah. Once kalau Adam baca dengan ikhlas, Allah kata fataba alaih. Kita dah biasa baca dah benda ni, tapi kadang-kadang kita tak ada feeling. Kita dok dengar Tok Imam baca doa, dah bagi tahu dah apa itu? Doa ni. Tapi kadang-kadang kita tak feeling, kadang-kadang kita tak nampak betapa feelingnya Adam AS membaca doa ini sampai Allah kata fataba alaih. Satu saya nak anda perasan kat sini, yang special dalam ayat ini adalah Allah, bukannya doa itu. Sebab walaupun Allah kata kamu baca kalimah ini, kamu baca doa ini, by the end jangan lupa kenang bahawasanya At-Tawwab Ar-Rahim itu Allah. At-Tawwab ni maksud dia apa benda? Yang dah baca terjemahan, Tawwab, dialah yang Maha Pengampun. Kenapa Allah tak kata, kalau kata apa, innahu huwa ghafurur rahim? Kenapa mesti Tawwab dan disyaddahkan dekat Tawwab tu? Kenapa ya? Sebab sebelum saya jawab kenapa Tawwab Allah gunakan dan selepas itu Allah guna Rahim, saya nak anda nampak dekat dalam ayat ini, doa itulah satu doa yang sangat special. Dan special lagi sebab dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Dan saya harap sama-sama kita hari ini berazam, kalau kita diberi kekuatan menghafalnya, kita jadikan sebagai amalan. Sebab Allah jamin dalam ayat ini, jaminan kalau kamu baca dengan syarat ikhlas. Baca dengan syarat ikhlas kerana Allah dan betul-betul atas dasar tabah ataupun taubah, insya-Allah Allah kata fataba alaih. Kita juga akan dapat perkara yang sama seperti Adam alaihissalam. Kenapa saya nak anda menjiwai? Anda kena tengok babak sebelumnya. Ada tak pernah kita rasa, oh saya rasa saya dah banyak sangat buat dosa, dah banyak sangat, Allah terima ke taubat kita? Pernah tak rasa macam ni? Kadang-kadang mungkin kita tak banyak buat dosa lah. Ada seorang ni jumpa dengan saya, kata, Ustaz, dah banyak sangat saya buat dosa. Macam dosa kat dunia ni, apa benda saya tak pernah buat? Semua saya dah buat. Hatta benda ni diadukan kepada saya masa bulan Ramadan pula tu. Sepatutnya masa bulan Ramadan inilah masa yang paling kuat kita nak mengejar keampunan daripada Allah, betul? Tapi dia still ada rasa ragu-ragu, Allah akan ampun ke tidak dosa dia.
kawan-kawan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak anda flashback balik cerita bapa dan ibu kita, Adam dan Hawa. Kita rasa kita dah buat perkara yang besar lah dekat muka bumi ni. Kadang-kadang kita buat dosa rasa macam besar sangat dosa kita lakukan. Tapi just flashback apa yang Adam telah lakukan. Sebab tu saya highlightkan cerita di awal tadi. Adam satu dan Hawa telah lakukan, Allah kata wala taqraba hadhihi syajarah. Dekat pun dilakukanlah. Dan perintah ini dilanggar dalam masa yang sama. Adam dah jelas pokok ni. Maknanya tidak ada alasan lagi aku tak tahu pokok yang mana. Nak katanya arahan Allah sangat jelas. Dan ingat, kita dapat perintah hari ini dengan ada mediator. Kita dapat ini sebab Nabi sampaikan. So ada usaha-usaha membukukan ke dalam Al-Quran, so kita dapat. So banyak tapisan, banyak layer. Tapi Adam AS dapat perintah direct from Allah. So dia langgar. So kalau anda rasa besar sangat dosa, so just anda fikirkan, cuba anda fikirkan apa yang Adam rasa masa ni. Dia mesti rasa lebih besar dan lebih teruk berbanding yang kita rasa pada hari. Sebab dia dapat arahan jelas daripada Allah, jelas hazihi syajarah, dan direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berlakunya pelanggaran, berlakunya tergelincir, bukan sekadar dekat tapi melakukan sesuatu pada pokok tersebut dan menjadi daripada kalangan orang-orang yang zalim. So kalau kita rasa besar dosa kita buat pada hari ini, kita rasa macam tu, cuba fikir macam mana Adam rasa. Cuba fikir macam mana Adam rasa. Dan Adam kita kenal adalah makhluk pertama ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. For sure rasa bersalah dia lebih tinggi daripada kita. Kita ni makhluk datang keberapa dekat muka bumi yang diciptakan Allah. Dia adalah the first human, diberikan tanggungjawab dengan jelas, diberikan kemuliaan depan para malaikat. What did Adam feel at this time? Lebih besar daripada kita, betul? Lebih rasa bersalah daripada kita. So nak kata kat sini, besar macam mana pun tak boleh lawan lagi macam mana besar rasa bersalah Adam AS. Walaupun Allah kata Allah akan berikan pengampunan, tapi for sure Adam still akan rasa burden, rasa bersalah yang terlampau amat ketika ini. So besar mana pun dosa kita, still kena yakin Allah Ar-Rahman, Allah At-Tawwab. Okay? Allah kata baca kalimat ini dengan ikhlas, fataba alaih. Apakah kalimahnya? Siapa tahu? Ya? Yes. Disebutkan oleh sepakat para mufassir mengatakan ada dua pendapat dekat sini, ada dua doa yang diajarkan, tapi kita ambil yang jumhur mufassir bersepakat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Anda tengok doa ini, dan doa ini pun dalam surah lain pun ada. Rabbana, Tuhan kami, zalamna, kami telah menzalimi diri kami sendiri, anfusana wa illam taghfir lana, dan jika kamu belum, saya kata illam lam kat sini bukan maksudnya tidak, tapi belum. Jika kamu belum mengampunkan dosa kami, wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan mengasihi kami, lanakunanna minal khasirin, sesungguhnya dan sebenar-benarnya kami berada dalam golongan orang-orang yang rugi. Apa yang anda perasan dalam doa ni? Apa yang anda perasan? 100% penghinaan diri kepada Allah. Kita menghinakan, kita merasakan diri kita lemah depan Allah SWT. Ada anda buat request tak dalam ayat ni? Ada tak sebarang request dalam ayat ni? Rabbana zalamna, aku telah menzalimi diri kami sendiri, anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada tak request apa-apa dalam doa ni? There are no request. Kita sahaja bagi tahu, aku telah zalim diri aku sendiri, so kalau kamu tak ampunkan aku, tak kasihi aku, maka kami dalam kalangan orang yang zalim. Just 100% pengakuan kepada Allah. So Allah nak bagi tahu kat sini, antara subliminal message-nya adalah di sebalik doa ini, Allah kata kalau kamu nak dapatkan pengampunan, fataba alai, ataupun pengampunan daripada Allah ini, Allah kata kamu kena akui segala kesilapan kamu dengan ikhlas. Ini je, walaupun dalam erti dalam doa itu, tapi yang paling penting adalah kamu kena rasai, kamu akui segala kesilapan ini. So dengan itulah, dengan ikhlas kamu mengakui dan kamu lakukan taubat nasuha, maka dengan ini Allah akan berikan pengampunan.
Allah tak kata fa in taba alaih. Allah kata fataba alaih. Which mean dia isyarat lil syariah. Dia adalah satu isyarat untuk membawa kepada cepat. Nak kata once kamu lafazkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, dalam hati kamu akui segala kesilapan kamu dan ikhlas kamu menyatakannya, Allah kata directly, dengan cepat aku akan ampunkan dosa kamu. Bukannya Allah kata fa'in, so okeylah tengok bila aku nak ampunkan. No. Allah kata dengan ikhlas, dengan yakin, dengan sedar. Allah kata fa maksudnya dengan cepat aku akan berikan keampunan kepada kamu. Allahu Akbar. Dekat sini tidak lain dan tidak bukan sepatutnya tercetus ataupun muncul dalam kepala kita adalah Ar-Rahman ya Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat sini sepatutnya. Saat ini yang sepatutnya terpacul dan muncul dalam kepala kita adalah betapa Ar-Rahman ya Allah. Hadis yang sahih menceritakan barang siapa yang mengamalkan Sayyidul Istighfar. Anda pernah dengar tak hadis ni? Barang siapa yang mengamalkan hadis Sayyidul Istighfar, maka Allah SWT kalau kata dia mati waktu pagi, dia akan tergolong golongan ahli syurga. Kalau dia mati waktu malam, dia tergolong golongan ahli syurga. Can you just imagine how Sayyidul Istighfar, just Sayyidul Istighfar, Allah kata mati waktu pagi syurga, mati waktu petang syurga, waktu malam syurga. Sebab dekat sana bila sebut rahmat Allah, sometimes rasional pun tak mampu menjelaskannya. Kerana kita fikir macam mana rasionalnya dengan kita just lafazkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Sayyidul Istighfar itu betul? Just melafazkan dan kita mengamalkan benda tersebut, Allah kata mati waktu pagi syurga, mati waktu malam syurga. Sebab dekat sana bila sebut Rahman ya Allah, Ar-Rahman ya Allah, rasional, logik akal tak mampu nak carahkan benda ni. Sama juga dalam perkara ini. Macam mana dengan doa pengakuan kepada Allah? Allah kata fataba alaih. Just macam itu saja. Baca dengan ikhlas, mengaku dengan jujur, Allah kata fataba alaih. Allah akan berikan keampunan kepada kamu. Dengan jelas. Sebab Ar-Rahman ya Allah. Dan tak pelik penutupnya, innahu huwa tawwabur rahim. Ada Ar-Rahim dekat ujungnya. Okay, now kembali pada soalan saya yang tadi. Apa beza? Kenapa Allah sebut At-Tawwab dekat sini? Disyandahkan. So bila ditawab jadi fa'al, dia merujuk kepada satu perbuatan yang berulang-ulang kali. Which mean Allah kata Allah berulang-ulang kali akan memaafkan dan mengampunkan dosa kamu. Allahu Akbar. Keep repeatedly Allah akan memaafkan sentiasa dan sentiasa. Keep repeating. Buat lagi. Maafkan. Allahu Akbar. Saat ini tidak lain tidak bukan betapa Ar-Rahmannya Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nu'man, dia kata apa benda? Your sin is not bigger than the mercy of Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa kita tidak akan pernah besar daripada Ar-Rahman dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Bersama mana pun dosa kita, tak akan pernah dapat challenge the biggest mercy of Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah Allah Azza wa Jal yang kita sembah pada hari ini, yang sangat kasih pada kita, yang sangat sayang kepada kita. Tapi that's why dalam surah Yasin kita tengok Allah kata walaupun Allah sayang, Allah cinta pada kita, tapi hakikatnya manusia sendiri yang telah menyalakan api neraka mereka sendiri. Allah sayang, Allah nak kita masuk syurga yang paling tinggi, tapi kadang-kadang kita sendiri yang, bukan kita, manusia sendiri yang telah menyalakan api neraka mereka sendiri. Min syajarin ahdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Ibaratnya mengambil pohon-pohon yang hijau, syajar min ahdar, daripada pohon-pohon yang hijau, fa idza antum minhu tuqidun. Dia ambil, dia lemparkan ke tengah dan nyalakan api mereka sendiri. Inilah gambaran ahli-ahli mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah, yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah ciptakan mahligai yang indah di syurga paling tinggi, tapi akhirnya mereka menyalakan api mereka sendiri dan mereka telah humbankan diri mereka sendiri ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sayang. Dan awal surah Yasin menceritakan pasal apa? Pasal orang yang Allah kata kalau kamu sombong dekat muka bumi ini, Allah akan jadikan kesombongan kamu kat muka bumi ini dengan cara yang sama, aku akan hinakan kamu dekat dalam akhirat nanti. Dekat dunia ni kamu sombong, tapi ingat dengan sikap yang sama, dengan an act, the same act, Allah kata Allah akan tukarkan benda ini menjadi kehinaan pada kamu pada masa akhirat nanti. So segala kesilapan yang manusia lakukan kat muka bumi ini, Allah berkuasa menterbalikkan benda itu berlaku pada kita di akhirat nanti. Sebab Allah nak kita tunduk pada kebenaran,
Allah kata kat dunia dulu kamu tak nak tunduk sebabkan kamu ada sifat sombong. So dengan kesombongan juga Allah bantai manusia dekat akhirat nanti untuk tunduk kepada kebenaran. Okay? So mudah-mudahan kita tergolongan orang-orang yang beriman dan tidak merasai kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang terakhir kebetulan cantik, tinggal lagi 25 minit. So jelas fataba alaih innahu huwa tawwabur rahim. Ayat yang terakhir tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang saya nak kupas dan tak sabar saya nak kupas. Dan kebetulan ada satu ayat je yang memang tertarik sangat-sangat saya nak kongsikan pada hari ini. Tapi saya nak sama-sama kita doakan supaya sempat. Kalau tak sempat saya akan sambung pada kelas akan datang dan dengan syarat anda ingatkan saya. Macam tadi kan, saya tak tahu pun saya tak syarahkan ayat 35. So kalau saya tak sempat habiskan hari ini, saya ingatkan saya ayat 38 ada sikit lagi tak habis. Sebab pada perkataannya saya teruja nak kongsikan pada anda, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. As-Samra'i, ada pernah dengar figure nama As-Samra'i? Ini antara figure yang sangat hebat bermain dengan bahasa-bahasa Al-Quran. As-Samra'i mensyarahkan, kalau anda dengar kuliahnya, anda akan dengar dia mensyarahkan lebih kurang dalam 45 minit ayat fala khaufun alaihim walahum yahzanun sahaja. Just 45 minutes, 45 minit fokus kepada la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan saya memang mind blowing juga apa fakta yang telah dibentangkan. Kalau sempat saya ringkas kepada anda apakah yang telah dibentangkan oleh Samara'i dalam kuliah pada hari ini insya-Allah. Kita pergi dulu, qulna bitu minha jami'a. Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Turunlah kamu, kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, saya baca terjemahan dulu, melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang turunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka dan mereka pula tidak akan berduka cita. Saya rasa yang qul nabitu min hajami'ah tu jelas. Jami'ah tadi dia memang dia jamak dah, semua orang turun daripada syurga. Maka saya nak highlightkan kat sini fa imma ya'tiyannakum. Pelik tau ya'tiyannakum dekat sini. Sebab bahasa Arab standard adalah fa imma ya'tikum. Tapi kat sini Allah ya'tiyannakum. Dia ada syaddah nun dekat hujung tu. Kenapa ya? Sebab kalau kat sini maksudnya fa imma ya'tiyannakum, kemudian jika datang, fa imma ya'ti ni maksudnya datang, ya'ti. Tapi sepatutnya yang jelas kat sini ataupun yang standard yang kat sini fa imma ya'tikum, tapi Allah guna fa imma ya'tiyannakum. Sebab beza ya'tikum dengan ya'tiyannakum, Allah kata ia akan datang kepada kamu ni, syaratnya bila ya'tiyannakum, saya bagi tahu ya'tiyannakum dulu. Kalau ya'tikum just datang. Just datang. Contohnya macam bila datang kitab, bila datang petunjuk dari kamu, fa imma ya'tikum minni hudan, daripada aku. Sebab menariknya Allah tak kata fa imma ya'tikum. Sepatutnya kalau kat sini dia akan jadi mufidah kalau tidak ada minni itu pun sebenarnya. Kan lepas ya'tiyannakum ada minni kan? Kalau Arab standard fa imma ya'tikum hudan dah jelas dah. Tapi sebab bila sebut ya'tiyannakum dia kena sertakan dengan minni. Anda nampak dia punya beza. Sebab apa? Allah kata yang akan datang pada kamu ni berbagai-bagai. Bila kamu turun kat dunia, kamu hidup kat muka bumi ini, dia akan datang pada kamu ni berbagai-bagai. Dan semua arah yang datang pada kamu ni semua mengaku yang mereka ini adalah benar. Setuju tak? Kita hidup kat muka bumi ni, datang banyak kelompok mendekati kita. So setiap kelompok ni tidak seorang pun yang mengatakan aku datang pada kamu tapi aku kelompok yang salah. Ada? Tak ada kan? Mereka akan mengaku aku ni kelompok yang betul. Aku kelompok yang betul. Tak kisahlah kelompok yang sesat ke, kelompok tak sesat ke, maka mereka yang datang semua ni semua mengaku aku ni golongan yang orang yang benar. Aku ni betul, aku ni tak salah. Aku ni datang daripada Tuhan. Maka mereka semua declare, semua geng-geng religious belaka. Semua golongan agamawan belaka, semua golongan agama belaka. Tapi Allah highlight siap-siap. Dan Allah akan tahu, Allah dah predict apa benda yang akan berlaku pada masa akan datang. Sebab masa hak milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah highlight siap-siap, yang kamu kena ikut ya'tiyannakum minni. Yang kamu kena ikut sekarang ni adalah ajaran yang datang kepada kamu, tapi yang datang daripada aku, betul-betul datang daripada aku, minni. Hanya yang betul-betul daripada aku je yang kamu kena follow. Hudan minni. Jelas?
Ya'tiyannakum ini dah rujuk kepada benda yang kita kena saring. Ya'tiyannakum bila datang, tapi kita berlaku satu proses lagi, iaitu proses saringan, iaitu proses untuk verify. Saringan. Anda faham saringan kan? Ujian saringan, HIV, saringan tu apa? Tapisan. Anda kena tapis benda yang sampai kepada kamu. Ya'tiyannakum. Kalau ya'tikum sahaja, tak tapis. Bila ya'tiyannakum, minni, datang pada kamu ni, kamu dapat dan kamu tapis. Kamu tengok balik. Adakah benar-benar datang daripada minallah, minni, daripada aku. Minni hudan. Tengok. One more time, Allah konsisten dengan dia punya message daripada awal surah Al-Baqarah. Minni hudan. Di awal Allah kata zalikal kitab la raiba fi. Kat sini Allah kata minni hudan. So nak katanya hudan ni merujuk pada apa? Kalau dari sudut apa benda anda faham takwil ataupun tafsir Quran bil Quran, hudan kat sini rujuk pada apa? Al-kitab. Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Maknanya hudan yang akan dapat the ultimate guidance from Allah Subhanahu Wa Taala adalah mereka who follows the kitab from the Rasul. Siapa yang ikut kitab daripada Rasul-Rasul. Tak kira kita Zabur ke, Taurat ke, Injil ke, Al-Quran ke, once follow the kitab, kamu akan tergolong dan golongan yang ikut ya'tikum minni. Yang kamu ikut apa yang telah diturunkan oleh Allah daripada aku. Yang diturunkan daripada Allah kepada kamu. Yang bukan daripada orang lain, tapi daripada direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Minni hudan. Faman tabi'a hudayat. Kan sekali lagi Allah gunakan hudan dekat sini. Allah tak guna huda saja, tapi hudan. Sebab the massive guidance. Sebab kalau kamu follow benda-benda yang betul daripada aku, maka Allah kata the massive guidance for you. Dia bukannya petunjuk biasa, bukannya petunjuk sekali petunjuk, tapi a massive, the ultimate guidance, the infinitive guidance yang Allah akan berikan kepada kita, wahai manusia. Okay? Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, nescaya, dah sampai dah ayat ni. Siapa yang follow hudan ini daripada Allah, Allah kata fala khaufun alaihim, maka tidak akan ada ketakutan pada dia. Walahum alaihim walahum yahzanun, dan tidak akan ada juga kesedihan. Anda perasan ataupun tidak? Allah tak kata fala yakhafuna, Allah kata fala khaufun, which mean dekat sini bila sebut bab takut, Allah guna nouns ataupun Allah guna isim. Tapi bila sebut bab sedih, Allah cerita dalam bentuk fa'il, yahzanun, verb. Do you notice something? Dua benda ni adalah tawaran bagi siapa yang ikut benda yang datang daripada Allah, minni tadi. Allah kata fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada ketakutan, tapi ketakutan itu dalam bentuk nouns, dalam bentuk kata nama. Tapi bila sebut bab sedih, dia jadi kata kerja, fa'il, verbs. Tak faham? Tak rasa macam pelik? Ini ada dua tawaran daripada Allah. Kamu tak akan takut, kamu tak akan sedih. Satu, takut digambarkan dalam bentuk kata apa tadi? Kata nama. Tapi sedih digambarkan dalam kata kerja. Okay, now just refleksi sekejap, just gunakan otak seketika. Apa mesej yang kita dapat dengan perbezaan penggunaan yang Allah gunakan? Terutamanya bila takut digunakan dalam bentuk kata nama, dan sedih digunakan dalam kata kerja. Just think sekejap, tafakkur. Ini antara elemen untuk sampai tadabbur, kita kena tafakkur. Just imagine seketika. Dan saya tak pelik kenapa Samara'i boleh syarah sampai 45 minit. Hanya ayat ni. La khaufun 25 minit. Walahum yahzanun 20 minit. Ada sebab kenapa. Panjang tu saya kira 45 minit. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Okey. Ada pendapat? Tak ada? Ada? Macam nak bagi pendapat ya? Tuan-puan? Puan-puan? Tuan-puan? Okey. Tak ada? Just kongsi dengan saya. Deep thinking, selam dalam-dalam, tengok apa hikmah Allah letakkan pada ni. Macam mana saya nak sampaikan Saya tak nak bagi terus. Sekejap Saya bagi satu lagi. Dia punya kat situ. Mana Sebab saya nak anda jumpa sendiri. Jumpa sendiri.
Saya bagi contoh. Saya bagi contoh. Lepas anda keluarkan dia punya pengajaran, kenapa Allah gunakan nouns, kenapa Allah gunakan kata kerja. Contoh, bila anda bangun pagi, contohnya anda bekerja kerajaan sebagai contoh, anda kena punch card tu, kan? So bila anda kena punch card, anda bangun pagi tu sebab apa? Sebelum ni kalau cuti, anda tak bangun pagi seawal tu, anda takkan mandi seawal tu, betul? Tapi kenapa Isnin sampai Jumaat, hari bekerja anda akan mandi awal, bangun awal dan pakai kemas-kemas, dan anda pergi ke pejabat. Sebab apa? Yes? Ada perkataan takut ke situ? Takut lambat. Sebagai contoh, anda sebagai seorang chef, tukang masak, anda masak dan kadang anda terlampau teliti, anda kena pastikan rasanya, kadang lambat siap. Sebab apa? Anda nak hidangkan makanan pada orang yang order. Sebab anda takut tak sedap. So kat situ datang perasaan takut. Okey, takut saya nak tanya, masa tu takut itu adalah perkara yang bersifat masa silam ke perkara yang bersifat masa depan? Masa depan kan? Contoh, takut kita bangun pagi itu sebab takut lambat pergi kerja. Tak lambat pun lagi, tapi dah takut dulu, betul? Dia tak akan berlaku sebelum daripada benda tu berlaku. Takut tak akan muncul sebelum lagi. Tapi yang ditakutkan perkara fil mustaqbal, perkara yang berlaku pada masa depan. Ini sebagi hint ni, saya tak bagi jawapan lagi. Saya nak anda keluarkan jawapan dia. Okay, now kalau sedih, bila anda menangis, bila anda akan sedih, anda akan mengenangkan perkara masa depan ke perkara silam biasanya? Sebab dia akan biasanya kita akan sedih sebab kita terkena masa silam tu. Dia bukan perkara yang fil mustaqbal, tapi fil madhi, benda yang telah berlaku. So bila anda ingat kenangan bersama dengan almarhum sekian-sekian pun anda pun sedih, nangis. Dia tak ada je anda fikir pasal kematian anak pun anda menangis, belum mati. Anda dah mengerti dulu, kenapa kau sedih? Sebab anak aku akan mati. Tak ada kan? Biasa anda akan menangis dan bersedih ketika mana anda mengenangkan peristiwa silam hidup anda. Saya dah bagilah, dia hint kat situ. So anda dah nampak dah dekat sini, al-khawf fil mustaqbal, yahzanun fil madhi. Okey, apa hikmah kenapa Allah letakkan dalam bentuk nouns dan fi'il? Tak tahu dah? Dah, boleh dah, tepu lah. Masa pun nak habis. Jawapannya adalah sebab Allah nak bagi tahu ketakutan ini biasaannya dia permanent, dia akan remain. Tapi kesedihan dia akan come and go. Faham? Sebab tu yahzanun dia dalam fi'il. Sebab bila fi'il, dia akan, sama ada kita buat dia akan jadi sedih, kalau tak buat dia tak akan jadi sedih. Dia come and go, come and go. Tapi khauf dia akan kekal. Dia akan kekal. Dan Allah kat sini sebut la khaufun, bukannya la khaufa. Sebab kalau la khaufa total, tidak total dia akan remain. Tapi bila sebut la khaufun, dia akan remain, tapi sometimes remain, sometimes not. Faham ke tidak? Tadi kalau yahzanun, dia confirm dia tak akan remain, dia come and go. Tapi la khaufun dekat sini dengan hikmah Allah tidak menggunakan la khaufa, sebab kalau la khaufa confirm and sabat, dia tidak akan dia akan confirm akan remain selama-lamanya. Tapi sebab dunia ni mata', dia tidak kekal selama-lamanya, maka Allah kata la khaufun kat sini, bukan la khaufa. Sebab la khaufun merujuk kepada dia akan remain, ketakutan tu akan remain. Tapi kena ingat, walaupun ada orang yang dah follow Quran, yang dah follow kitab-kitab daripada Rasul, tapi kena ingat, ada orang yang tak datang pun rasa takut. Walaupun hakikatnya Allah jamin ada orang itu Allah akan berikan rasa takut, tidak akan ada rasa takut bila time dia follow. Tapi hakikatnya ada orang memang tidak akan takut langsung, ataupun memang dia akan rasa takut juga walaupun dia follow Quran. Faham? Walaupun dia follow kitab. So nak kata dekat sini, walaupun mereka follow, mereka akan terpecah pada dua golongan. Nak katanya ada orang yang mengaku dia Islam, dia mengaku dia follow Quran, tapi di pertengahan jalannya dia tidak dia tersasar. Dia tersasar. Dia tak ikut apa benda yang telah diperintahkan Allah dan sebagainya. Walaupun sebagai contoh dia ikut Quran, tapi dalam hatinya tidak ikhlas. Hatinya dia ada berbelah bahagi, ada ragu-ragu, ada was-was. Maka dia tak akan dapat la khaufun dekat sini.
Dia tidak disebutkan tergolongan-golongan la khaufun. Walahum yahzanun, dan Allah kata dia juga akan dijamin tidak akan bersedih. Which mean tidak bersedih dekat sini Allah kata la yahzanun, dia come and go lah. Sebab itu dia letakkan dalam bentuk verb. Sebab benda tu come and go, come and go. Benda ni akan sama ada dia datang dan pergi. Ada kalanya kita berhak tak bersedih dengan kita, walaupun kita ikut Quran, kita ada hak tak untuk rasa sedih? Ada hak untuk rasa sedih. So barangkali kita rasa macam besarnya dosa aku dan sebagainya, so kita pun bersedih dengan dosa kita masa silam. Tapi ada hak juga kita rasa bergembira. Aku rasa bergembira sebab aku tergolong golongan yang cintakan Quran sebagai contoh. So dia balance. That's why yahzanun. Tapi kena ingat, ketakutan it will remains. Walaupun kamu tak takut kepada Allah, tapi kena ingat kamu akan takut pada benda lain. So ketakutan dia remain, la khaufun. Okay? Walaupun kamu kata tidak takut, tapi ketakutan dia remain. Nak anda rela tak kalau saya masuk anda dalam benda-benda falsafah sikit? Anda saya akan bantu anda dengan fakta falsafah ni. Ada beza tak kalau saya kata macam ni? Orang itu takut dengan dalam orang itu ada ketakutan. Ada beza tak? Seorang manusia, saya kata dia takut dengan saya katakan dalam dia ada ketakutan. Ataupun dalam masa ketakutan itu ada dalam dia. Apa yang anda faham? Yang inilah bahasa Quran. Anda kena faham dalam bentuk macam ni anda nak menjiwai dia. Tadi orang itu takut ataupun dia takut. Bahasa kedua, ketakutan itu ada dalam dia. Walaupun nampak sama, tapi apa mesej yang saya nak sampai kepada yang pertama ni? Orang itu takut, dia takut. Which mean? Ya. Yeah. Yes. Maksudnya kalau saya kata dia takut, memang selama-lama dia takut. Which means sifat tu bersatu dengan dia. Dia takut. Tapi ketakutan itu, dia tak, bukan selamanya, minta maaf, dia tak selamanya yang dia takut. Tapi kalau ketakutan itu ada dalamnya, which mean apa jua keadaan memang sentiasa rasa takut. Faham ke tidak? Yang pertama, dia tak kekal. Dia takut, tapi dia come and go, come and go. Sekejap setidak, sekejap takut, sekejap tidak. Tapi situasi kedua, dia takut sebab memang sifat natural dia memang takut. So dekat sini anda tengok, kalau anda faham lah apa yang saya jelaskan tadi, dia situasi satu ke situasi dua? La khaufun ini. Satu kedua? Sudah. Anda tak faham ni. La khaufun ini situasi satu ke situasi dua? Dia tak, okey, kalau kita ambil la khaufun, dia tak takut. Tapi situasi kedua adalah tak takut tu ada dalam diri dia. Kan bila sebut la khaufun ni maksudnya tidak kan? Tadi saya guna takut. So saya bagi dalam bahasa yang jelas. Dia tak takut, situasi satu. Dengan situasi kedua, tidak takut tu ada dalam diri dia. Yang ni apa benda ni? Satu kedua? Dua lah. Faham? Bukan satu lah. Sebab tak takut tu Allah kata once kamu follow, tak takut tu akan ada dalam diri dia. Allah akan install siap-siap. Gitu. Tapi ketakutan tu disalurkan pada benda yang betul. Sebab kalau dia takut semata-mata, kadang-kadang takut tu dia kata takut benda ni, takut benda tu, dia akan berubah-ubah. Sebab kalau kata la khaufun, ketakutan tu ataupun tidak takut tu ada dalam diri dia. Okey, jelas? Faham? Kena bantu dengan dalam elemen-elemen segini baru kita akan mudah faham. Tapi inilah bahasa Quran. Dia tinggi. Walahum yahzanun. Saya rasa cukup sekadar tu kot. Untuk sekejap Okey. Okey. Sebab Allah pun tahu, kita pun kadang-kadang tak tahu nak takut pada apa. Dan memang Allah kata kadang-kadang kita pun ada hak untuk rasa takut pada benda lain kat muka bumi ni. Anda rasa kadang-kadang saya rasa skeptik juga kalau ada orang kata tak perlu takut dengan benda lain, just takut pada Allah je. Anda dengar tak benda tu? Tapi bagi saya dia tak logik.
Walaupun benda tu yang kita idam-idamkan selama ni, tapi bila sebut hantu semua takut. Bila sebut aksiden, bila sebut kemalangan, kena marah dengan bos, tipu tak timbul rasa takut. Jadi sebab itulah saya katakan hikmah Allah tidak gunakan la khaufar kat sini. Sebab Allah kata la khaufun, sebab ada benda yang Allah sparekan pada diri kamu, kamu boleh rasa takut pada benda-benda lain. Which mean kat sini dia katakan tidak takut ni mohon kepada la khaufun ini, mohon kepada tersalah jalan ataupun tersilap jalan. Jalan puan? La khaufun tadi yang Allah refer pada dalam ayat ini, once kamu follow Quran, kamu tidak perlu takut kamu tersesat jalan. Kamu tersalah arah. Dan kamu akan diberikan tidak rasa kesedihan. Tidak kesedihan sebab apa? Kan tadi saya katakan dia kenang masa silam, yahzanun. Dan dia boleh juga benda yang akan berlaku pada masa akan datang nanti. Sebab boleh saya katakan yahzanun ni benda yang akan keep continuing, yang akan berlaku sampai hari kiamat. Dia fi'il mudhari' kan? Dan sebab itu saya katakan tuan sekalian, anda pernah dengar tak surah As-Sajdah? Bila kita baca, kenapa Allah akhirkan dengan ayat ni dengan yahzanun? Sebab ada orang-orang yang tidak mahu beriman kepada Allah, ketegak dekat muka bumi ni, tak nak ikut arahan Allah, tak nak ikut Al-Quran, tak nak ikut kitab. Maka akhirnya Allah rakamkan bagaimana tahap kesedihan yang terlampau-lampau pada diri mereka di akhirat nanti. Surah As-Sajdah, anda pernah baca? Walau tara idzil mujrimun nanakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kenapa kat dunia ni tak takut pada Allah? Kenapa kat dunia ni masih rasa macam takut pada benda-benda lain? Sebab apa? Hidup kat dunia ni dia tak yakin kalau takut pada Allah akan bawa dia ke syurga. Dan Allah rakamkan kesedihan yahzanun mereka dekat akhirat nanti. Once mereka tak takut dan ketakutan tu mereka salurkan pada benda yang salah, Allah kata ke akhirat nanti mereka akan sedih sesedih-sedihnya. Sebab apa? Mereka sekarang tu baru yakin, tapi tak guna lagi keyakinan mereka. Sebab apa? Mereka nampak Rabbana absarna, kami dah lihat, wa sami'na, kami dah dengar, farji'na. So bila dah tengok azab yang akan di-preview pada mata mereka, bila mereka dah dengar pekik jerit orang yang telah diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka permintaan mereka cuma satu, farji'na. Apa maksud dia? Kembalikan kami. So depan mata mereka dah nampak. Dikatakan, ada mufassir mengatakan saat itu mereka dah nampak ada orang yang dah mula, nak kata betapa besar dan dahsyatnya hari kiamat, bukan hari kiamat, neraka. Mereka dah nampak, mereka tak masuk neraka lagi, tapi mereka dah nampak ada orang yang dah start terkena haba baru. Faham? Terkena haba neraka, tak masuk lagi. Masa dalam perjalanan mereka menuju ke neraka itu, mereka dah start nampak ada orang yang dah start terkena haba, baru kena haba. So baru mereka kata absarna, kami dah nampak orang yang terkena. Dan bila dah terkena haba panas neraka ini, menjerit, sakit. Wa sami'na, kami mendengar. Mufassir mengatakan belum masuk dalam neraka lagi, baru just terkena haba. Macam anda kan, saya ni selalulah kata-katanya orang kata nak bagi muka cantik kan, kita pergi dekat wap apa? Wap masakan tu kan. Isteri saya setiap pagi dia akan masakkan anak saya bubur nasi digaul dengan brokoli, puri, nasi beras, lepas tu letak brokoli, carrot, kadang-kadang letak ayam sikit, lepas tu blend, jadilah puri bubur tu kan. So bila tengah rebus dekat dalam kuali tu, guna kuali tefal, saya spesifikkan kuali tefal, guna kuali tefal itu, maka dia letakkan semua benda tu sampai ada wap muncul kan. So kita kena tu, kalau jauh tu rasa okey lagi tak. Tapi bila kita rapatkan, macam mana sakit dia? Sakit kan? Bila kita rapatkan kitanya muka ke periuk apa? Kuali, keriuk. Kuali tefal. Okey. Kuali tefal itu. Nak kata kadang-kadang kita kena dekat pun kita rasa sakit dah. So nak katanya, mufassir mengatakan yang absarna itu, dia kata orang yang dah terkena bau haba baru. Allahu Akbar. Itu pun mereka dah terpekik telaung, baru just kena haba. Belum lagi masuk dalam tempat yang sepatutnya mereka akan diam, iaitu neraka yang penuh dengan azab yang sangat pedih. Allahu Akbar. Dekat situ pun dah dikatakan terkena haba pun dah melecur. Baru kena haba, belum kena api betul, baru kena haba. Dia punya dia punya haba dalam bahasa Inggeris pun dah hit, baru kena hit baru. Allahu Akbar.
Saya rasa cukup sekadar tu kot untuk hari ini. 9.30 dah. Tepat 9.30. Sekejap saya nak tengok ada tak saya tertinggal ataupun saya perlukan ayat ini disambung pada kuliah akan datang. Sekejap ya. Sampai-sampai tu ada soalan? Tak ada? Sebenarnya saya buat kesimpulan. Sebab Allah nak suruh kita verify segala petunjuk yang dikata petunjuk itu yang sampai kepada kita. Which mean Allah nak kita verify betul-betul. Sebab itu disertakan mini. Sebab kalau ya'tikum tak perlu mini dah. Bila ya'tiyannakum dia perlu mini lepas tu. Sebab Allah nak letakkan an act of verification. Kena ada dekat situ. So sampai petunjuk. Sebab Allah dah tahu masa akan datang ada banyak sudut kebenaran yang mengaku kebenaran datang pada kita. So tapi Allah nak kita pilih yang betul-betul datang daripadanya, iaitu daripada Allah SWT. So sampai kebenaran Allah pesan siap-siap verify first, dan baru follow. Sebab hari ni kita hari ni memang terlampau cepat nak ilmu, tapi terlupa pada elemen-elemen verifikasi. Verifikasi, elemen mengkaji, menyoal siasat. Dan saya berbincang dengan sahabat saya pada minggu lepas. Perasan tak kita hidup dalam zaman kita kena beritahu semua, bukan kita bertanya. Perasan tak? Contoh, Allahu Akbar. Kita akan kata orang tu jahat kalau kita tengok dia macam dekat Facebook ni dia tak pernah pun upload status agama. Yang dia uploadnya adalah, ini saya contohnya, kita ambil status contoh. Kalau terkena tu minta maaf lah. Dekat Facebook dia tak pernah pun, Instagram dia tak pernah pun upload pasal kebaikan. Semuanya pasal travel, apa lagi? Pasal apa lagi? Pasal hiburan, K-pop kan. Tak pernah pun upload pasal benda-benda kebaikan. Tapi sebenarnya dia orang baik. Dia orang baik. So bila orang tengok dekat Facebook, oh dia ni upload ni, dia orang kuat travel ni. Ibadah pergi Mekah tak pernah ni. Kan? Ni orang yang tak pergi kuliah-kuliah agama ni. Pukul 7.30 dia upload status, sah tak pergi masjid. So orang menilai dia sudah begitu. So orang perkara yang diberitahu, benda yang diberitahu itulah masyarakat akan nilai. Tapi Quran sebut apa? Kita kena soal. Kita dah tak ada dah culture tu zaman sekarang. Zaman sekarang semua benda yang kita akan nilai dengan benda yang diberitahu, bukan benda yang disoal. Sedangkan dalam nak meletakkan hukum pun kita kena soal, bukan kena diberitahu. Nak tahu tanya. So pada orang tu dah pergi umrah, dah pergi haji banyak kali dah. Sekali tu je dia pergi upload gambar dia dekat Europe. Oh dia kata orang ni duit ada tak nak pergi haji. Dia cuma tak tukar nama dekat Facebook dia Hajjah Haji je. Dia cuma tak pernah upload gambar dia depan Baitullahil Haram je. Tapi pernah upload gambar sekali depan Eiffel Tower. Dia kata tower pula. Tower depan Eiffel Tower. Dia kata oh orang ni patut duit banyak-banyak pergi haji, pergi Mekah. Oh sedap manusia. Sebab kita hidup dengan perkara yang diberitahu. Kan? Nampak? Sedangkan Quran suruh kita fatabayyanu. Tabayyun, tanya. Kalau kamu nak tahu kehidupan dia yang sebenar, tanyalah dulu. Ada orang ni tak pernah upload pun gambar dia selfie dekat Tadabbur Center. Kan? Dia pun dia kata orang ni tak pernah datang kuliah Quran ni. Astaghfirullahalazim. Padahal orang tu lah paling setia sekali datang, cuma dia tak pernah upload gambar dia sekeping. Kebetulan pula ada sahabat kita duduk ujung tu, dia pernah selfie gambar tapi tak pernah masuk gambar dia sebab dia duduk ujung tu. So orang tak pernah tahu dia pernah pergi kuliah Tadabbur Center. Kebetulan, ya Allah, itulah gambaran dia. So Allah pun pesan kita siap-siap, fa imma ya'tiyannakum minni, verify first, yang benar-benar datang daripada aku kamu follow. Okay. Saya rasa saya tak perlu pada kuliah akan datang sebab saya dah ringkaskan serika-rikasnya. Sebab patutnya idea falsafah tadi tu saya letakkan di kuliah akan datang. Tapi saya tak tahu macam mana nak biar anda tafakkur dalam ayat ini supaya anda get the feeling of this ayat. Saya dah termasuk punchline hujung pada letak di awal. Punchline tu dia terawal. Kalau masuk Maharaja Lawak ni saya dah kalah sebab hujung-hujung tu dia dah kerik-kerik je. Sebab saya dah bagi punchline awal sangat. Jadi Allah alam, saya buat kesimpulan. Ada soalan lagi tak? Tak ada dah? Terjemah dia datang, ya'ti itu datang. Ya'ti datang. Lagi soalan? 37. 30.
Masya Allah. Okey. 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati ini itulah. Okey. Okey, nak tanya mana tu? Menarik. Kenapa letak khalifah dekat situ? Kenapa mufrad? Sebab apa? Ayat ini merujuk kepada Adam AS sahaja. Sebab masa tu dia nak cerita pada malaikat dan the first human yang nak ciptakan. So khalifah sini merujuk kepada Adam AS. Dia boleh apply sebab dia masuk satu, dia macam juz'iyah. Kalau anda belajar apa dia? Ilmu balaghah, dia ada elemen yang katakan juz'iyah, kulliyah. Yang ini adalah juz'iyah ke kulliyah? Salah satunya. Saya tengok. Kan saya tersilap kan, ada pakar bahasa duk tegur saya. Antara juz'iyah dan kulliyah. Maksudnya macam ni, saya tengok salah satu. Maksudnya, sebut satu tapi maksudnya semua. Contohnya macam ada orang kata, was'alil qaryah. Bertanyalah kamu pada ahli kampung tu. Tapi bukan bertanyalah kamu pada kampung tu. Tapi bukan maksud kamu bertanya pada kampung tu, tapi kamu bertanya pada salah seorang daripada ahli kampung tu. Gitu. Tapi ni kuliah. Okey, kuliah, bukannya juz'iyah. Dalam ilmu balaghah, khalifah ini disebut sebagai kuliah. Which means sebut satu tapi maksudnya semua. Tapi dalam konteks semasa dalam ayat ini, Allah sedang bagi tahu pada para malaikat. Sebab tu awal-awal sebut wa idh qala rabbuka lil malaikah. Dia nak cerita pada malaikat, aku nak ciptakan seorang manusia. Itulah seorang khalifah. Dalam konteks ayat ini refer kepada Adam AS sahajalah. Sebab gambaran suasananya cerita pasal Adam. Sebab Allah tak ciptakan semua manusia, depan tu Allah kata aku ciptakan semua ni khalifah ni. Mau penat Iblis nak kata usjud semua pada semua orang. Tapi hikmahnya Allah nak lantik sebagai Adam ini bapa kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala maha profesional dalam ayat ini. Sebab Allah tak terus ciptakan semua orang dan dihadapkan untuk malaikat bersujud. Allah nak bagi tahu dalam hidup kamu ni kamu kan ada sistem. Dan sistem itu kamu kena ikut dalam aspek keturunan dan nasab. So Allah tak ciptakan semua terus sekali dan terus demok semua turun sekali. No. Allah cipta proses nasab tu. So kamu akan dilahirkan oleh orang ni, kamu akan dilahirkan oleh orang ni. Sebab tu hikmahnya first human diciptakan Adam saja dan Hawa orang yang kedua. Sebab itu hikmah dia. Okey. Tak adalah lagi. Saya nak kesimpulan ni. Lebih masa ni. Ada soalan ni? Tak ada Kalau ada personal lepas ni. Kesimpulan saya nak bawa dalam kuliah pada hari ini tuan-tuan sekalian. Kalau kita perasan daripada ayat 36 sampai 38, apa benda yang kita boleh lihat adalah Allah Subhanahu Wa Taala nak gambarkan kepada kita satu simbolik bila kita mula ingkar, kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Allah kata apakah kebiasaannya punca-punca keingkaran yang berlaku dekat muka bumi. Antara yang paling jelas adalah bila mana mereka terlalu berpegang kepada dunia yang mata' tadi tu. So Allah kata kesan dia kalau kamu terlampau berpegang kepada dunia dan kamu tidak mau melepaskan dunia ini, walaupun sebenarnya dunia mata' ni ataupun al-ardi mata' ini yang sepatutnya kamu pegang just kat tangan tapi kamu pegang dengan hati kamu, maka inilah antara asbab dan permulaan kamu akan dibinasakan Allah dan akan jatuh kepada keingkaran Allah Subhanahu Wa Taala, kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Allah nak bagi tahu, Allah nak suruh kita ingat siapakah musuh kita yang nyata, iaitulah syaitan ataupun dalam erti kata lain iblis laknatullah. Dalam konteks ini iblis laknatullah. Saya bagi tahu kat sini kan ada 3 kategori asyayatin yang saya pernah syarahkan pada hari ini. Sebab syaitan dia bukannya satu individu yang dicipta khusus oleh Allah. Bukannya Allah create ini syaitan. No. Yang mungkin selama ni kita faham, dia satu individu khusus yang menggoda manusia. No. Individu khusus yang diciptakan Allah yang dinamakan syaitan, satu-satunya iblis laknatullah. Ada 2 lagi kategori yang disebutkan jin yang kafir, yang kedua adalah manusia yang kafir. Boleh rujuk kepada surah Al-An'am 128, Al-An'am 112. So ini gambaran dia. So Allah kata musuh kita yang utama adalah syaitan, maka jangan pernah kita bersekongkol dengan syaitan ini. Dan pastikan setiap amal buat kita dan kebaikan kita ini, pastikan kita mampu untuk mencabar iblis laknatullah. Hanya sedengan itu iblis akan rasa kita ini adalah satu hamba yang sangat-sangat taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan musuh iblis, insya-Allah. Macam lain sikit bahasa dia kan.
Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan musuh iblis dan Allah, sebab hanya saja musuh iblis adalah hamba Allah yang taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelapangan untuk menuntut ilmu dengan lebih baik pada hari ini. Mudah-mudahan kita berikan kebaikan, rahmat dan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang tak pernah, ada yang tak isi lagi ke borang ni. Ada yang tak pernah isi. Kalau yang tak pernah isi boleh datang ke depan. Bukan sekarang lah, lepas ni. Just kami nak database supaya anda boleh dapat maklumat kami, itu je. Okey. Bukan nak buat apa-apa pun. Okey. Tak ada scam-scam, jangan risau. Okey. Itu saja teman sekalian. Saya nak minta yang sebaik, sebab ada SOP baru dalam kuliah-kuliah kami. Kalau nampak sampah bawah meja, boleh tolong kutip tak? Sebab kami tak ada cleaner lagi kat sini kan. Kalau siapa nak volunteer jadi cleaner, tafadhal kan. Tapi tak ada gaji. Okey. Sebab setakat ni itulah, kalau ada sampah-sampah yang besar lah, yang kecil-kecil tu kami sapulah insya-Allah. Okey, kalau ada sampah-sampah yang dibuat oleh anda boleh kutip, okey. Dan juga tu sajalah, dan borang ni kalau siapa tak isi. Tu setakat ni SOP baru. Terima kasih. Kalau siapa yang tak follow lagi Telegram, boleh follow dan subscribe channel Telegram Tadabbur Center, so anda tidak terlepas barang maklumat, dan follow dan like page Tadabbur Center di FB insya-Allah. Okey, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.